Di sebalik ketenangan dan kesunyian di muka, ada rahsia dan misteri yang tersembunyi. Selamat datang ke Kampung Telian, di mana saya Tracy membawa Dina dan juga Auni menyingkap misteri Cirunai. Dina, Auni, selalunya kita pergi tempat makanan tradisi ataupun tengok orang buat pakaian tradisi kan. Okay, so hari ni saya bawa kau pergi Kampung Telian Muka sebab kita mau tengok tempat bersejarah. Tempat bersejarah macam mana? Tempat yang kita pergi ni adalah lambang bersejarah untuk masyarakat Melanau sebab tempat ni adalah tempat persemadian golongan bangsawan zaman dulu. Okey, selamat dapat mampu muka. Kita telah bergerak Kampung Telian. Apa maksud? Okey, yang bermaksud selamat datang ke muka. Kita sekarang berada di Kampung Telian. Boleh tahu itu bangsa apa tadi? Bahasa Melanau. Okey, sekarang saya ingin membawa kamu semua pergi tengok salah satu sejarah terpenting bagi orang Melanau, Cirunai. Cirunai. Cirunai, Ya. okey. Tingginya. Ini adalah Cirunai Tuan Puteri. Dekat Kampung Telian ni kita ada lebih kurang 6 biji Cirunai. Dan setiap biji Cirunai tu ada cerita di sebalik Cirunai-Cirunai tu. Kenapa nama dia Cirunai Puteri? Ya. Sebab yang pemilik Cirunai tadi adalah seorang puteri. Kita orang Melanau, muka terutamanya, kita ada lebih kurang macam sistem kasta lah. Okey, golongan tertinggi tadi adalah golongan matahari, kita panggil matahari. Lepas tu ada golongan 9, 7 atau dan 5. So apabila golongan bangsawan tadi, golongan matahari tadi meninggal, dia memang akan mendirikan Cirunai macam ni lah. Abang, apa sebenarnya Cirunai ni? Sebab dalam di sini dia cakap pasal makam. Cirunai ni adalah makam sekunder bagi golongan bangsawan. So, apabila bangsawan tadi meninggal, selama 3 hari, lepas tu mayat mendiang akan disimpan di atas keranda bergantung ataupun hanging coffin. Orang-orang kampung tadi, orang-orang anak buah bangsawan tadi akan masuk ke hutan untuk mencari kayu yang sesuai untuk dijadikan Cirunai ataupun tiang makam dia tadi. Okey, Cirunai ni untuk pengetahuan semua, Cirunai ni ada 3 mayat. Termasuk golongan bangsawan. Okey, bangsawan. Okey, bangsawan. Lepas tu tadi hamba dia yang lelaki akan disimpan di bawah hidup-hidup. Beliau tadi diumban ke dalam lubang. Cirunai dia akan didirikan di atas beliau. Lepas tu tulang temulang tadi akan disimpan di atas. Lepas tu yang perempuan tadi akan diikat di atas Cirunai ni sampai dia meninggal. Untuk pengetahuan semua juga, hamba tadi tidak dipaksa untuk menjadi korban. Tapi hamba tadi kebanyakan hamba tadi adalah anak yatim piatu. Okey. So sebagai membalas budi kepada bangsawan tadi, memelihara dia sampai dia besar macam kita. So itulah sebagai tindakan terakhir. Dan menurut kepercayaan Melanau lama juga, pagan, Melanau pagan, yang budak lelaki tadi akan menjadi driver, pengayuh mendiang bangsawan tadi di alam sebelah. Dan yang perempuan tadi juga akan menjadi tukang masak dan tukang basuh mendiang di alam sebelah sebagai peneman bangsawan tadi lah. Tetapi bukan semua Cirunai memerlukan hamba juga, itu kena ingat juga. Artifak ini di atas Cirunai ini adalah antara serpihan Cirunai. Oh, Cirunai. Ya, usia dia melebihi 200 tahun. Uish, semua. Ini adalah motif buah nanas. Berat juga. Berat. Kan setiap Cirunai itu ada cerita. Apa cerita Cirunai Puteri itu? Okey, menurut penceritaan Cirunai Tuan Puteri ni, dia ada 2 versi cerita. Yang satu, cerita yang tentang anak raja tadi meninggal disebabkan sakit. Yang kedua tadi, anak kepada Tuan Puteri tadi
cinta dengan orang kebanyakan. Tetapi dihalang oleh si bangsawan. Yang si lelaki tadi, dia kecewa juga lah. Lepas tu dia pergi keluar dari kampung ni. Okay. Si puteri tadi, dia hari-hari lah pressure. So dia sakit, so dia meninggal. Bersih kedua tadi adalah Jerunai ni adalah sempadan antara kampung. Ya, yang sebagai sempadan. Okey, contoh ni. Menentukan yang sebelah sini. Okey, contoh ni Tuan Puteri. Dari sini hingga ke sana tadi adalah Kampung Hud. Dari sini ke next Jerunai adalah Kampung Semakayau. Lepas tu the next Jerunai sebelah tadi Kampung Pulau. Dan yang paling ujung akan kita lawat nanti adalah Kampung Lawai. Ini adalah Jerunai lelaki, yang tadi Jerunai perempuan yang tengah-tengah. Maksudnya setiap Jerunai itu kalau lelaki dengan perempuan berbeza-beza lah. Ya. Yang uniknya Tuan Puteri, Jerunai Tuan Puteri tadi adalah satu-satunya Jerunai perempuan. Selama ada Jerunai lelaki. Adalah untuk lelaki. Jerunai Bersungau ni adalah Jerunai yang terakhir menurut perceritaan di kampung ni lah, menurut legenda. Bersungau tadi adalah nama perempuan yang menjadi korban tu. Okey, menurut perceritaan Bersungau tadi diselamatkan oleh pedagang dari luar yang melintasi. So, kalau kita nampak dekat bawah ni ada sungai. Pedagang masa tu dia limpah sungai. Lepas tu dengar perempuan menangis, berteriak, dia orang selamatkan. Selain daripada Tuan Puteri Bersungau, kita ada 3 lagi Jerunai. Okey, cerita tentang Jerunai Kampung Megau ataupun Jerunai Kampung Angus. Jerunai itu adalah tanda di mana satu rumah tinggi Melanau telah hangus. And then Jerunai yang keempat adalah Jerunai Anek Uda. Yang Anek Uda tadi adalah pedagang dari luar yang sangat kaya raya. So dia terasa tercabar. Dia orang kaya, dia pun mendirikan Jerunai untuk diri sendiri. Sebab itulah kalau you nampak info dekat Jerunai tadi, Jerunai tak semuanya memerlukan korban. Okay, so terima kasih Abang. Kami akan terus lagi kan perjalanan kami. Terima kasih banyak. Dan saya harap orang ramai pun akan berminat lah untuk tahu apa sebenarnya cerita Jerunai ni. And then discover lah kan pasal Jerunai yang ada banyak sebenarnya. So sangat-sangat unik kan? Ya betul. Aku di baru dia. I baru tahu pasal Jerunai tu. So lepas ni kita buat aktiviti lagi tau. So make sure kita prepare diri lah.